Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sidang Dewan akan dimulakan sebentar saja lagi. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan yang diwakili oleh Azwan bin Najal selaku Perdana Menteri, Alia Igzora binti Wasli sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan Siti Nur Asmadiana binti Asmadi sebagai Menteri Pertahanan. Bagi pihak pembangkang pula diwakili oleh Muhammad Yusuf bin Taha, Ketua Pembangkang, dan Siti Rafana binti Rumji, Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, saya akan menggariskan beberapa peraturan asas perjalanan persidangan agar sesi perbahasan usul pada pagi ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman, dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Kedua, untuk izin laluan, ahli dewan perlu berkata izin laluan yang berhormat dengan hikmah tanpa mengganggu pendebat yang sedang berucap. Setelah seminit, lonceng akan dibunyikan sekali menandakan bahwa izin laluan dibenarkan hinggalah ke menit yang keempat. Apabila tempo izin laluan tamat, lonceng dibunyikan sekali. Ketiga, semua ahli dewan yang bersidang diberi masa 5 menit semasa ucapan sensitif dan 2 menit semasa ucapan penggulungan. Lonceng akan dibunyikan pada menit pertama, keempat, dan kelima semasa ucapan sensitif. Manakala bagi penggulungan, lonceng hanya dibunyikan sekali menandakan masa sudah tamat. Masa persediaan penggulungan bagi kedua-dua pihak adalah selama 1 menit. Sebelum memulakan sesi persidangan, Dewan ingin mengingatkan lagi bahwa sebarang isu sensitif yang menyentuh agama, kaum, dan pribadi adalah dilarang. Penggunaan ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah juga adalah dilarang sama sekali. Peraturan-peraturan lain seperti yang telah dimaklumkan lebih awal termasuk kaedah izin laluan adalah berkuat kuasa. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya mengisytiharkan sidang Dewan bermula. Sidang Dewan yang dihormati, dengan usul de-skilling versus upskilling, organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi de-skilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk pekerja. Pihak Dewan dengan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengemukakan usul dan hujah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Dr. Zuriza Ibrahim, Puan yang dipertua serta sidang Dewan sekalian. Dengan segala hormatnya, izinkan saya memperkenalkan barisan pihak kerajaan terlebih dahulu. Saya Azwan bin Najal sebagai Perdana Menteri, Alia Igzora binti Wasli sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan juga Nur Asmadiana binti Asmadi sebagai Menteri Pertahanan. Sebelum saya memulai, izinkan saya membentangkan anjuran pentaklifan usul secara konseptual agar pihak pembangkang di seberang sana tidak terkial-kial mencari halat tuju perdebatan kita pada hari ini. Puan yang dipertua, konseptual perdebatan kita pada hari ini kami cerahkan kepada 2 subjek utama, yaitu de-skilling dan juga upskilling. De-skilling ialah proses di mana buruh mahir dalam industri ataupun ekonomi dihapuskan dengan pengenalan teknologi yang dikendalikan oleh pekerja separuh ataupun tidak mahir. Manakala upskilling pula bermaksud proses peningkatan ataupun pengembangan keterampilan dan kemampuan pekerja agar mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang terus berkembang. Dalam konteks diskusi kita pada hari ini, marilah kita pertimbangkan mengenai de-skilling vs upskilling. Organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi de-skilling, bukannya melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk pekerja mereka. Memang benar, di era peningkatan teknologi dan yang semakin canggih pada zaman kini, penting organisasi mengutamakan kecekapan melalui strategi, bukannya melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk pekerja mereka.
Berikut adalah beberapa kelebihan yang baik boleh menyokong organisasi dalam menerapkan strategi de-skilling. Selesailah gerak kerja yang pertama, yakni sesi pendefinisian. Seterusnya, kami akan mencerahkan kepada 3 tonggak pendirian utama kami. Yang pertama yaitu fokus kepada inovasi, yang kedua perubahan dalam landscape teknologi, dan ketiga pengurangan kos. Bangkit saya sebagai Perdana Menteri pada hari ini akan membawa hujah dengan kata kunci fokus kepada inovasi. Berikut merupakan salah satu kelebihan dalam mengutamakan strategi de-skilling daripada hanya melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran pekerja. Fokus kepada inovasi, di mana dengan mengutamakan tugas yang rutin, organisasi dapat membebaskan sumber manusia untuk menumpukan pada tugas yang memerlukan tahap kreativiti, inovasi, dan juga penyelesaian masalah dengan lebih tinggi. Automasi dapat membolehkan pekerja mengalihkan perhatian mereka daripada kerja yang berulang-ulang dan mekanikal kepada aktiviti pemikiran yang lebih baik dan lebih strategi, yang dapat memaju kemajuan dalam pembangunan produk, penambahbaikan, perkhidmatan, dan juga kecekapan proses perniagaan. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti, tetapi juga dapat meningkatkan persekitaran kerja yang lebih dinamik dalam menyesuaikan diri, di mana ide dan juga inovasi baru dapat berkembang, serta memberikan organisasi kelebihan daya saing yang lebih tinggi. Di sini saya tegaskan bahwa organisasi harus menerapkan strategi de-skilling agar dapat fokus kepada inovasi. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan menjemput yang berhormat Ketua Pembangkang untuk membahaskan usul berkenaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang diberikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Yang Dipertua, Profesor Madya Dr. Zuriza Ibrahim, rakan-rakan saya kasihi, rakan pembangkang, pihak kerajaan, seterusnya warga Mokot yang budiman. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya titipkan buat kesemuanya. Sebelum saya memulakan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu wakil pihak pembangkang pertama sekali. Ketua Pembangkang yang diwakili oleh saya sendiri yaitu Muhammad Yusuf bin Tahar, dan Timbalan Ketua Pembangkang Saudari Siti Rafana binti Rumji. Baiklah, selaku Ketua Pembangkang, kami sememangnya tidak bersetuju dengan usul yang diberikan oleh Ketua Menteri sebentar tadi yang berbunyi strategi de-skilling. Strategi de-skilling membolehkan pekerja fokus kepada inovasi. Sekiranya ide Ketua Menteri sebentar tadi digunakan pakai, penurunan motivasi dan moral pekerja boleh berlaku dalam kalangan pekerja. Pekerja yang merasakan kemahiran mereka tidak lagi dihargai atau relevant mungkin mengalami penurunan motivasi. Ini boleh menjejaskan productivity dan kesejahteraan mental mereka. Seterusnya, hujah saya di sini adalah strategi upskilling. Strategi upskilling boleh meningkatkan productivity pekerja. Menurut Ketua Pengarah MPC Dato' Abdul Latif Abu Seman, dengan objektif merancangkan pertumbuhan ekonomi negara, MPC memudahkan dan melaksanakan program peningkatan productivity melalui
melalui perkembangan bakat masa hadapan. Penerapan teknologi dan digitalis serta penyampaian peraturan memerlukan strategi upskilling dalam organisasi pekerja, kerana strategi upskilling dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Dengan meningkatkan kemahiran pekerja, organisasi dapat meningkatkan produktiviti mereka kerana pekerja lebih mahir dalam melakukan tugas mereka dengan lebih cekap. Usul ini sangatlah sukar untuk ditindakkan oleh pihak kerajaan kerana meningkatkan produktiviti adalah salah satu faedah yang paling jelas apabila pekerja mengalami peningkatan kemahiran. Dengan meningkatkan kemahiran mereka, pekerja menjadi lebih cekap dalam melakukan suatu pekerjaan. Ini boleh mengakibatkan kurangnya kesilapan yang berlaku di tempat kerja, waktu, tenaga yang lebih efisien dan peningkatan kualiti. Kesimpulannya, peningkatan kemahiran pekerja melalui peningkatan kemahiran bukan sahaja memberi faedah kepada individu, malah memberi impak positif kepada seluruh pencapaian dan kejayaan organisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Demikian tadi hujah Ketua Pembangkang bagi menolak usul kerajaan. Dewan mengucapkan terima kasih. Persidangan diteruskan dengan hujah kerajaan. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Puan Ramadan Dr. Zuriza Ibrahim, Barisan Pembangkang dan para ahli dewan yang dihormati sekalian. Di sini berdirinya saya di sini, saya ingin menyatakan bahawa saya kurang bersetuju tentang apa yang telah dibahaskan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Menurut Ketua Pembangkang sebentar tadi, peningkatan kemahiran yang telah dibuat oleh organisasi dapat meningkatkan lagi produktiviti dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pekerjaan. Menurut saya, apabila suatu organisasi telah melaksanakan peningkatan kemahiran, ia akan menyebabkan kerugian yang amat besar, terutamanya kepada kos atau masa. Hal ini demikian kerana apabila organisasi melaksanakan latihan peningkatan kemahiran, mereka akan mengeluarkan sejumlah wang yang amat besar yang boleh merugikan organisasi mereka sendiri, walaupun dalam pandangan lain ia dapat memberi kelebihan dalam meningkatkan produktiviti pekerja. Selain daripada itu, tiada jaminan juga yang mengatakan bahawa peningkatan kemahiran ini akan sentiasa menghasilkan peningkatan produktiviti. Tapi faktor lain seperti budaya organisasi, sokongan pengurusan juga memainkan peranan yang amat besar dalam menentukan kejayaan peningkatan kemahiran. Selesai di sana, pertama sekali kita perlu memahami bahawa kita berada di dalam era teknologi yang semakin maju pada masa kini. Kita dapat lihat bahawa organisasi yang berjaya adalah organisasi yang dapat mengintegrasikan teknologi terhadap pekerjaan mereka. Walhal, dalam perubahan landscape teknologi adalah fenomena yang tidak dapat disangkal pada masa kini dalam dunia moden, dalam dekad terkini, kerana dalam dunia moden terkini banyak teknologi baru yang baru masuk dan yang baru timbul seperti munculnya teknologi digital, kecerdasan buatan, kecerdasan data dan automasi yang semakin canggih. Semua ini telah memberi impak yang besar. Contohnya, sebuah kilang yang mengeluarkan produk melalui proses pemesanan. Sebelum munculnya teknologi ini, mereka mungkin menggunakan kemahiran yang khusus dalam operasi pemesanan atau pemantauan kualiti atau juga dalam pembaikan mesin. Tapi dengan pendekatan reskilling, kita boleh kilang ini mereka boleh menggantikan kepada mesin konvensional kepada mesin yang lebih canggih. Misalnya, mereka boleh memasang sistem pengawalan kualiti
tanpa perlu pekerja yang mengawal tanpa perlu adanya pekerja yang sentiasa mengawal kualiti dalam jangka masa yang panjang. Ini bermaksud pekerja tidak perlu lagi meluangkan masa yang amat panjang dalam memantau. Teknologi seperti penggunaan robotik dalam pemesinan juga boleh membebaskan pekerja daripada melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Hal demikian kerana apabila seseorang pekerja melakukan kerja secara berulang-ulang setiap hari, mereka mungkin akan mengalami tekanan mental disebabkan merasa bosan dengan pekerjaan yang dilakukan, dan ia akan dapat mengurangkan lagi produktiviti dalam sebuah organisasi tersebut. Dengan adanya teknologi yang mampu mengautomasikan banyak tugas rutin, pekerja boleh lebih fokus melakukan kepada tugas yang memerlukan kreativiti, inovasi dan sebagainya. Sebagai contoh, menurut kajian oleh World Economic Forum, dijangka bahawa sebanyak 85 juta pekerjaan di seluruh dunia akan mungkin dihapuskan oleh teknologi dalam tempoh masa 5 tahun akan datang. Tapi pada masa yang sama, sebanyak 97 juta pekerjaan baru mungkin juga akan dicipta. Ini telah menunjukkan bahawa walaupun teknologi boleh mudah merubah landscape pekerjaan, ia juga membawa peluang kepada pekerjaan yang memerlukan berkemahiran yang tinggi. Dengan itu adalah jelas bahawa organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi de-skilling ini dalam tempoh masa yang agak panjang dan untuk masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih juga kepada semua ahli Dewan dan pemerhati. Kini, Dewan menjemput pula yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Yang Terutama, Profesor Madya Dr. Zuriza Ibrahim, Barisan Kerajaan dan Rakan Seperjuangan, serta ahli Dewan yang dihormati sekalian. Untuk bidasan saya kepada pihak kerajaan, iaitu Timbalan Perdana Menteri, benar sekali kepada kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Sememangnya kita tidak dapat lari daripada perkembangan teknologi yang pesat di seluruh dunia. Hal ini kerana teknologi merupakan antara aspek yang terbesar, khususnya dalam bidang perniagaan dan juga pembuatan. Teknologi telah banyak digunakan khususnya untuk dalam teknologi pembuatan. IT yang diperlukan dalam jualan secara atas talian serta perkhidmatan seperti penghantaran makanan dan juga menggunakan robot. Transformasi menyebabkan kemunculan teknologi digital, kecerdasan buatan, kecerdasan data dan automasi yang tinggi. Segala aspek ini memberikan kesan yang baik, namun ia juga akan memberikan impak dan kesan yang besar kepada majikan serta pekerja. Majikan memerlukan pekerja yang mahir dalam teknologi yang tinggi, dan majikan juga perlu mengambil inisiatif untuk mengeluarkan modal, tidak hanya untuk mengeluarkan teknologi yang tinggi dalam sektor pembuatan, tetapi juga dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja. Tambahan lagi, pekerja juga akan dibebani kerana perlu beradaptasi dengan teknologi yang tinggi. Dalam contoh yang diberikan daripada pihak kerajaan sebentar tadi, kilang-kilang kini menggunakan mesin dan teknologi yang tinggi dalam menghasilkan sesuatu produk. Kerja-kerja sebelum ini dilakukan oleh manusia, kini digantikan dengan teknologi yang tinggi. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang kurang mahir akan dikurangkan serta membebankan tenaga kerja yang kurang mahir untuk mendapatkan pekerjaan pada masa kini. Timbalan Perdana Menteri ada mengatakan bahawa penggunaan robot dan mesin mengelakkan pekerja daripada melakukan kerja-kerja repetitif. Hal ini demikian kerana sebahagian pekerjaan yang dahulu pernah dilakukan oleh pekerja-pekerja kini digantikan dengan mesin dan robot. Maka oleh itu, untuk mengendalikan teknologi yang tinggi ini, pekerja yang mahir perlulah dilatih dan diberikan pengetahuan yang baru untuk
mengendalikan mesin-mesin dan teknologi yang terbaru. Oleh itu, perlu diingatkan teknologi yang tinggi memerlukan modal yang besar. Dengan itu, majikan juga perlu mengambil kira bahawa pengetahuan dan kemahiran juga memerlukan modal yang tinggi untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Penggunaan teknologi AI untuk kerja-kerja kreatif dan inovasi adalah baik. Namun, penggunaan manusia juga jauh lebih baik kerana manusia mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang berkualiti, sifat semula jadi dan asli serta tidak pernah dibuat orang merupakan antara keistimewaan dalam setiap karya yang dihasilkan. Seperti mana orang terdahulu hanya menggunakan imajinasi dan juga secara lisan untuk menghasilkan sesuatu karya yang asli dan juga kreatif dalam penghasilan lagu, corak, pakaian dan juga yang lain-lain. Penggunaan teknologi adalah tidak dilarang sama sekali, tetapi ia lebih baik sekadar untuk membantu tugas manusia untuk menghasilkan sesuatu produk dan bukannya diberikan 100% pekerjaan manusia itu kepada teknologi semata-mata. Akhir sekali, kerajaan ada membahaskan bahawa 85 juta pekerjaan akan dihapuskan, namun 95 juta pekerjaan juga akan dilahirkan. Hal ini bermaksud majikan perlu bersedia dalam mengeluarkan modal untuk memberikan latihan kemahiran dan pengetahuan baru kepada pekerja yang kurang mahir demi melahirkan pekerja yang mahir teknologi canggih pada masa kini. Oleh itu, kerajaan perlulah mengambil kira dalam kemahiran pekerja dan bukanlah semata-mata dalam meningkatkan teknologi tinggi dalam perindustrian. Dari ini saya akan menekankan isi saya dengan menekankan huraian saya, iaitu kemampuan bersaing dengan pendekatan upskilling, iaitu dengan pendekatan upskilling ini membolehkan pekerja untuk menyesuaikan diri dalam keperluan yang diminta oleh majikan untuk meningkatkan produktiviti dalam pasaran dan juga organisasi. Dalam ekonomi yang berubah dengan cepat, pekerja perlu dibekalkan dengan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai target majikan dalam memaksimumkan keuntungan dan pengurangan kos pengeluaran. Pada masa kini, penghasilan dan penggunaan teknologi adalah tidak dapat dielakkan. Manusia perlu beradaptasi dengan teknologi yang tinggi dan yang canggih untuk meningkatkan kualiti hidup yang baik. Keperluan tenaga kerja untuk mengandalkan teknologi yang tinggi ini adalah perlu diutamakan dengan meningkatkan juga kemahiran pekerja. Pekerja yang mempunyai pengetahuan teknologi adalah berkebolehan dalam beradaptasi dengan persekitaran di dalam mana-mana industri. Hal ini demikian kerana pekerja mampu bersaing dengan pekerja lain untuk memberikan prestasi yang tinggi dalam apa juga tugasan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Walau bagaimanapun, majikan perlu mengeluarkan modal yang tinggi untuk mencapai standar teknologi dan tenaga kerja yang mahir, dan bukan semata-mata hanya untuk meningkatkan teknologi saja. Kedua adalah pengembangan kerjaya. Dengan meningkatkan upskilling, pengembangan kerjaya juga akan dapat dilihat. Peningkatan kemahiran dan pengetahuan membantu pekerja meningkatkan produktiviti dan kerjaya serta mengurangkan majikan daripada mengambil dan merekrut pekerja daripada luar. Dengan wujudnya latihan dan pembangunan kemahiran, program latihan dan juga pembangunan kemahiran yang berterusan menyediakan pekerja yang berkemahiran tinggi. Mengembangkan kerjaya pekerja tidak hanya tertumpu kepada sektor pekerjaan saja. Kesannya, pekerja mempunyai kualiti yang tinggi khususnya dalam sektor perindustrian. Antara contoh kemahiran pekerja yang berkualiti adalah kemahiran untuk berkomunikasi, kepimpinan dan penyelesaian masalah. Oleh hal yang demikian, majikan dapat mengurangkan kos dalam merekrut pekerja dari luar dan juga untuk mengelakkan jika ada teknologi yang rosak dengan pengendalian daripada kemahiran pekerja yang kurang berkemahiran. Memperoleh pekerja yang serba boleh dan yang dapat diberikan tanggungjawab dalam mengendalikan mana-mana jenis pekerjaan.
Dengan itu saya akhiri hujah saya dengan terima kasih. Demikian hujah bernas yang berhormat Timbalan Pembangkang. Sidang Dewan dihangatkan lagi dengan menjemput yang berhormat Menteri Pertahanan. Silakan yang berhormat. Terima kasih kepada Puan Yang Dipertua, Prof. Madia Dr. Zuriza Ibrahim, Barisan Pembangkang, Rakyat Perjuangan, serta para ahli Dewan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin membidas kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi, bahawa strategi upskilling mampu membolehkan pekerja menyesuaikan diri dengan keperluan majikan. Tidak dapat disangka lagi bahawa strategi upskilling tersebut membolehkan pekerja untuk menyesuaikan diri dengan keperluan masa kini. Namun demikian, tidak semua pekerja mampu untuk mengambil bahagian dalam mengikuti program upskilling ataupun program peningkatan kemahiran. Faktor seperti umur, latar belakang pendidikan serta keadaan ekonomi masa kini mungkin menjadi penghalang para pekerja untuk menyertai program upskilling tersebut. Misalnya, pekerja yang lebih berumur mungkin sukar untuk memahami serta mempelajari tentang teknologi baharu pada masa kini. Begitu juga pekerja yang mempunyai pendidikan latar belakang yang rendah mungkin akan mengalami kesukaran dalam memahami bahan latihan yang kompleks. Saya teruskan dengan hujah saya yang dipertua. Strategi de-skilling ini mampu mengurangkan kos, misalnya melalui gaji pekerja. Strategi de-skilling ini membolehkan tugas yang lebih mudah untuk para pekerja yang biasanya memerlukan gaji yang lebih rendah berbanding buruh yang berkemahiran tinggi. Ini bermakna organisasi boleh menjimatkan kos buruh dengan memberikan gaji yang lebih rendah kepada kaki tangan mereka tanpa memerlukan insentif latihan yang lebih tinggi. Seterusnya, pengurangan kepada penggantungan pakar. Melalui de-skilling ini, syarikat boleh mengurangkan penggantungan kepada pakar yang biasanya memerlukan organisasi untuk membayar mereka dengan gaji yang lebih mahal, dan organisasi boleh menggunakan lebih ramai pekerja. Sebagai contoh, daripada memerlukan juru teknik yang lebih pakar dan terlatih untuk setiap tugas teknikal, pekerja biasa boleh dilatih dengan mengendalikan tugas asas dengan bantuan teknologi atau prosedur standar yang disediakan oleh organisasi. Seterusnya, pengurangan kos latihan. Latihan lebih pendek atau khusus membolehkan pekerja yang diupah untuk tugas yang lebih mudah. Ini memerlukan latihan yang lebih pendek serta latihan asas sahaja. Ini boleh menjimatkan masa serta kos organisasi untuk dibelanjakan kepada program latihan semata-mata. Daripada menyediakan program latihan yang panjang serta memerlukan kos yang lebih tinggi, syarikat boleh menganjurkan latihan pendek yang memberikan tumpuan kepada kemahiran asas yang diperlukan oleh pekerja sahaja. Izin haluan yang hormat. Ya, dipersilakan. Hujah Menteri Pertahanan sebentar tadi mengatakan strategi de-skilling boleh menjimatkan kos dengan mengatakan memberi gaji yang rendah kepada pekerja, pengurangan penggantungan terhadap pakar, dan pengurangan kos latihan. Penjimatan kos yang berlebihan semestinya kita harus tahu. Penjimatan kos yang berlebihan ini boleh mengakibatkan kualiti pekerja menurun. Pengurangan kos juga ini boleh menyebabkan pengaruhnya motivasi pekerja di tempat kerja. Dan yang paling buruk sekali prestasi keseluruhan syarikat boleh menurun sekiranya kita menjimatkan kos yang berlebihan di tempat kerja. Sekian daripada saya. Izin haluan yang Ya, dipersilakan. kenyataan bahawa pengurangan gaji ini akan mengurangkan motivasi pekerja tidak
relevan kerana walaupun berlaku pengurangan gaji daripada pihak organisasi juga boleh menawarkan insentif atau penghargaan lain kepada pekerja yang boleh meningkatkan motivasi mereka. Misalnya melalui pemberian bonus, pengiktirafan pekerja terbaik serta menyediakan persekitaran kerja yang lebih berkualiti kepada pekerja. Kerana motivasi pekerja bukan semata-mata dipengaruhi oleh gaji sahaja, namun persekitaran organisasi juga mempengaruhi motivasi serta gerak kerja para pekerja dalam organisasi. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Dengan berakhirnya hujah Yang Berhormat Menteri Pertahanan, bahagian pertama perbahasan usul ditamatkan. Sekarang, majlis berhenti rehat selama 1 minit bagi memberi peluang kepada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang bagi menyediakan hujah-hujah penggulungan. Masa 1 minit bermula sekarang. Jangka masa penggulungan ialah selama 2 minit sahaja. Pihak pembangkang akan berhujah terlebih dahulu sebelum pihak kerajaan. Dewan dengan sukacitanya menjemput pihak pembangkang untuk mengemukakan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan. Salam sejahtera, puan yang dipertua, rakan-rakan yang berhormat dari pihak kerajaan, barisan kerajaan dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Puan yang dipertua, dalam sesi penggulungan ini saya akan membidas ketiga hujah yang telah diberikan dan dikemukakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah daripada pembangkang. Kerajaan memberikan pendapat bahawa strategi de-skilling boleh memfokuskan kepada inovasi, perubahan dalam landscape teknologi dan membantu dalam pengurangan kos. Sekiranya pekerja fokus kepada inovasi, kehilangan kemahiran boleh berlaku. Kehilangan kemahiran bekerja boleh berlaku kerana pekerja hanya fokus terhadap teknologi. Hal ini boleh menyebabkan penurunan dalam nilai kerja. Manakala perubahan landscape teknologi sangat memakan kos yang besar kerana memerlukan seperti yang dikatakan tadi, memerlukan mesin-mesin yang mahal untuk bekerja, sekaligus upah pembaikan mesin juga tidaklah murah. Akhir sekali, pengurangan kos, strategi de-skilling boleh membantu dalam pengurangan kos. Jika sebuah syarikat mementingkan penjimatan untuk kos pekerja, yang heran sekiranya hasil kerja yang diberikan tidak memuaskan kerana kemahiran pekerja yang rendah. Seterusnya, hujah daripada pembangkang ialah strategi upskilling mampu meningkatkan produktiviti pekerja. Sekiranya strategi ini digunakan oleh setiap pekerja, sudah terang lagi bersuluh akan menjadi lebih efisien dan meningkatkan kualiti pekerja. Seterusnya, seperti yang dikatakan oleh saudara Rafana sebentar tadi, strategi upskilling mampu mewujudkan kemampuan bersaing kerana pekerja mampu memberikan keperluan yang diminta oleh majikan. Dan akhir sekali, strategi upskilling mampu mengembangkan pekerjaan seseorang pekerja. Oleh itu, majikan tidak perlu lagi mencari tenaga mahir untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang telah ditempatkan kerja, kerana pekerja yang sedia ada mempunyai kemahiran yang lebih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah penggulungan sebentar tadi. Kini tibalah giliran pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan bagi mengukuhkan usul yang dibentangkan. Yang Berhormat Ketua Kerajaan, dipersilakan. Terima kasih Puan Yang Dipertua, rakan-rakan sekalian dan pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian.
Puan Yang Dipertua, bertemu sekali lagi kita dalam sesi penggulungan ini. Dalam sesi penggulungan saya kali ini, saya akan membidas hujah bincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang dan seterusnya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Pihak pembangkang tadi telah menyatakan bahawa ada tiga hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu peningkatan produktiviti dan kemahiran pekerja, kedua kemampuan bersaing, dan tiga pengembangan kerjaya. Ketiga-tiga hujah ini akan memakan masa dan juga latihan yang memerlukan kos yang tinggi. Pada era sekarang, pada era globalisasi ini, latihan dan juga peningkatan kemahiran bukanlah salah satu cara yang terbaik, disebabkan ianya memakan kos dan juga masa yang amat besar. Dengan bantuan teknologi mampu menyelesaikan masalah tersebut, disebabkan kerjaya pada masa kini memerlukan bantuan teknologi. Seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan, yaitu yang pertama, fokus kepada inovasi, yang kedua perubahan landscape teknologi, dan juga yang ketiga pengurangan kos, di mana fokus kepada inovasi dapat mengelakkan daripada pemikiran yang lebih kreativiti. Yang kedua ya perubahan teknologi, di mana pada masa kini semakin banyak teknologi canggih yang telah timbul. Dan yang ketiga ialah pengurangan kos, iaitu pengurangan kos, iaitu gaji yang rendah, pengurangan pergantungan kepada pakar, dan juga yang ketiga pengurangan kos latihan. Itu daripada saya. Dengan ini saya menegaskan bahawa kami tetap dengan pendirian kami, iaitu fokus pada inovasi, kedua perubahan landscape teknologi, dan ketiga pengurangan kos. Saya berharap pihak ahli dewan sekalian dan juga Puan Yang Dipertua dapat mempertimbangkan usul yang saya bawa pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Ketua Pembangkang dan yang berhormat Perdana Menteri. Dengan itu, berakhirlah kedua-dua bagian perbahasan usul pada persidangan kali ini. Ahli Dewan yang dihormati sekalian, jika Anda bersetuju dengan usul yang dibawa oleh pihak kerajaan, sila angkat tangan. Baca balik usul. Organisasi harus mencapai organisasi harus mengutamakan kecekapan melalui strategi reskilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk pekerja. Jika bersetuju, sila angkat tangan. Jika tidak setuju, sila angkat tangan. Tidak setuju. Usul ditolak. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya sebagai puan yang terutama, maka dengan ini usul yang dibentangkan oleh
kerajaan yaitu reskilling versus upskilling, organisasi harus mengutamakan kecakapan melalui strategi reskilling, bukan melabur dalam inisiatif peningkatan kemahiran untuk bekerja ditolak. Tahniah kepada pihak pembangkang dan puan yang terutama Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya suka walaupun banyak Puan yang terutama Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. saya suka walaupun banyak